Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Okey, apa itu nisbah? Okey, nisbah ni adalah membandingkan dua kuantiti atau tiga kuantiti yang sama jenis dalam unit yang sama. Okey, maksudnya dia membandingkan. Dia membezakan antara dua kuantiti ataupun tiga kuantiti, tapi dia kena sama jenis dalam unit, maksudnya unit yang sama. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, contoh dia bagi 500 gram kepada 9 kilogram. Okey, so kita dia nak bezakan dua, maksudnya 5,000 gram kepada 9 kilogram. Jadi dalam nisbah kita kena tulis macam ni. Okey, so kalau untuk tukar kepada nisbah kita kena tulis, okey tengok, 5,000 gram nisbah 9 kilogram. Okey, maksudnya kita tulislah sebab kepada tu kita akan tukarkan kepada titik bertindih. Okey, untuk jadikan nisbah. Okey, 5,000 gram kepada 9 ataupun 5,000 gram nisbah 9 kilogram. Okey, awak tengok sama tak unit dia? Ni dalam gram, ni dalam kilogram. Tak sama kan? So, pertamanya kita kena tukar dulu. Okey, sama ada nak tukar kepada gram ataupun kepada kilogram. Pilih salah satu yang senang. Okey, jadi kita tahu 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. Okey, jadi yang ni 9 kilo, yang ni 5,000 gram. So, kita tukarlah kepada kilogram. Senang kan sebab dia kecil sikit nombor dia. So, akan jadi 5 kilogram nisbah 9 kilogram. Kita tukar kan? Okey. Jadi, untuk jadi kepada nisbah, kita kena buang. Selepas kita tukar, maksudnya kita samakan unit dia. Lepas tu, kita pun tulis saja nombor dia. Okey, so nisbah dia adalah 5 nisbah 9. Okey, 5 dengan 9 ni boleh kecil tak? Maksud cikgu, ada tak sifir yang sama diguna untuk bahagi? Maksudnya contoh 5 ni boleh bahagi 2, 9 ni boleh bahagi 2. Ada tak? Tak ada kan? So, inilah jawapan dia. Melainkan, okey, kalau contoh ni 6. 6 nisbah 9. Okey, 6 dengan 9 ada dalam sifir berapa? Ataupun dia boleh bahagi dengan nombor berapa yang sama? Okey, nombor 3. So, dia kena kecilkan. Maksudnya, 6 tu bahagi 3 dapat 2. 9 bahagi 3 dapat 3. So, jawapan dia last sekali adalah 2 nisbah 3. Macam tu. Yang ni dia tak boleh kecil dah. Jadi, inilah jawapan dia. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita masuk kepada nisbah setara. Okey, nisbah setara ni apa? Okey, nisbah setara. Okey, sebelum cikgu masuk nisbah setara, cikgu akan tunjuk satu lagi lah contoh yang sebelum tadi takut awak tak faham. Okey, ni adalah contoh yang kedua. Tadi kita bagi contoh pertama, cikgu takut awak tak nampak. Okey, dia bagi contoh untuk nisbah adalah 6 hari kepada 2 minggu kepada 8 hari. 6 hari kepada 2 minggu kepada 8 hari. Jadi, jadi tukarkan. Okey, tulis dalam bentuk nisbah iaitu 6 hari, nisbah 14 hari, nisbah 8 hari. Okey, ni tukar kepada bentuk nisbah. Okey, jadi awak tengok unit dia sama tak? Sama dah selepas ditukarkan. Sebab kita tengok ni hari, ni minggu, hari. So, kita kena tukar minggu kepada hari. Okey, tadi cikgu tukar 2 minggu bersamaan dengan 14 hari. Okey, so awak tengok dalam 6, 14, 8 ni dia boleh kecilkan ataupun dia boleh dibahagikan dengan nombor berapa yang sama. Maksudnya yang ni boleh bahagi dengan sifir berapa, sifir berapa. Okey, 6 ada sifir 2, 14 ada sifir 2, 8 ada sifir 2. Okey, jadi kita kecilkan dengan sifir 2. Okey, so dia macam ni. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, tulislah 3. Lepas tu, okey, 6 bahagi 2 sama dengan 3. 14 bahagi dengan 2, kita dapat 7. 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, jadi tulis semua tu. Okey, so jawapan dia adalah 3 nisbah 7 nisbah 4. Okey, tengok boleh kecilkan lagi tak? Ada tak? Dia tak boleh kan? Maksudnya, tidak boleh dikecilkan dengan nombor yang sama. Faham tak? Macam itulah nisbah. Dia kena mula-mula sekali adalah kita kena
tukarkan unit bagi sama semua. Lepas tu tulis balik dalam bentuk nisbah. Lepas tu kita kecilkan. Kalau tak ada kecilkan, contoh ni tak ada kecil dah kan. Jadi kita tulis je balik 6 nisbah 14 nisbah 8. Faham kalau tak ada kecilkan. Tapi dia boleh kecilkan, jadi kita tulis yang paling kecil. Okey, ni adalah nisbah lah. Contoh. Cikgu harap yang ni awak faham dah cikgu nak masuk nisbah setara. Okey, apa itu nisbah setara? Tadi awak belajar adalah nisbah. Ni adalah nisbah setara. Setara-setara ni maksudnya sama. Nisbah yang sama. Dalam nisbah setara ni, dia nak suruh awak tentukan sama ada, dia bagi dua nisbah lah maksudnya. Tadi, maksudnya tadi nisbah kan. Perbandingan tu, jadi dia dah bagi dua nisbah untuk awak compare ataupun awak bandingkan sama ada nisbah untuk awak katakan dia sama ada dia tu nisbah setara ataupun tidak. Nisbah yang sama ataupun tidak. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, contoh dia bagi kawan ada dua. Okey. Dia bagi 2.4 dan 2 nisbah 4 dan 1 nisbah 2. Okey, dia tanya adakah dua ni nisbah setara ataupun tidak. Adakah dua ni adalah nisbah yang sama ataupun tidak. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita nak maksudnya tentukan sama ada dia ni nisbah setara ataupun tidak. So, pertama sekali awak kena buat, okey, awak tulis je ni cara cikgu. Okey, awak buat 2 nisbah 4, tulis je. Lepas tu 1 nisbah 2. Okey, kita nak tahu, okey, kita bahagikan je, kan? Okey, cikgu buat macam ni. Okey, awak buat je 2 bahagi 1. Awak dapat 2. Okey, 2 tulis. Okey, lepas tu 4 bahagi 2 dapat 2 juga kan. Okey, bermaksud dia sama. Maksudnya ni pun dapat 2, ni dapat 2. Maksudnya dia adalah nisbah setara. Faham tak? Kalau contoh, kalau 2 bahagi 1 dapat 2. Contoh sini adalah 6. 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi dia bukan nisbah setara. Faham? Okey, contoh kedua cikgu bagi. Okey, dia bagi 24 nisbah 30 nisbah 48 dan 4 nisbah 5 nisbah 8. Okey, dia tanya adakah dua nisbah ni adalah nisbah setara ataupun tidak. Okey, jom kita buat macam tadi. Okey, awak tulis je 24 nisbah 30 nisbah 48. Lepas tu tulis je tu kat bawah dia 4 nisbah 5 nisbah 8. Okey, kita tengok, kita bahagikan, kita tengok dah. Berapa dapat? Okey. So, 24 bahagi dengan 4 sama dengan 6. Tulis 6. 30 bahagi dengan 5 sama dengan 6. 48 bahagi 8 sama dengan 6. Bermaksud dia adalah nisbah setara sebab dia sama. Okey, boleh faham? Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kadar. Tadi kita dah masuk nisbah. Sebab tajuk ni nisbah, kadar dan kadaran. Okey, apa itu kadar? Okey, kadar ni dia menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit berhubung antara satu sama lain. Okey, macam nisbah tadi kita membuat perbandingan. Okey, dan kita akan, dia kena kira untuk nisbah tu kena sama unit, betul? Tapi kalau kadar ni dia adalah dua kuantiti yang berbeza. Maksudnya dia dua kuantiti yang berbeza dan dia tapi unit dia tu berhubungan antara satu sama lain. Okey, nanti cikgu tunjuk macam mana kadar ni. Okey, cikgu bagi contoh. Kalau nak tengok dalam buku teks, ada dalam muka surat 82. Okey, contoh kadar ni. Okey, kita tengok. Dia kata dia melibatkan dua kuantiti yang berbeza kan. Okey, so kita tengok. Fatin dia membeli 2 kilogram mangga dengan harga RM10. Okey, maksudnya kalau kita nak tahu berapakah harga 1 kilogram mangga tu, harga dapat apa? Okey, so dia akan jadi RM10 bahagi dengan 2 kilogram. Nampak tak? Okey, tu yang dimaksudkan dengan kadar, iaitu dia melibatkan kuantiti apa yang berbeza ni. Kan dia kata dua kuantiti yang berbeza, iaitu kuantiti yang terlibat, kuantiti dia adalah RM1 iaitu wang, iaitu RM, dan satu lagi adalah jisim iaitu kilogram. Maksudnya macam tu kadar. Maksudnya dia saling berkaitan walaupun dia unit yang berbeza. Faham tak?
Okey. Contoh cikgu bagi satu lagi. Okey, so contoh yang kedua dia bagi Saleh memandu sejauh 240 km dalam tempoh 3 jam. Okey, seperti yang kita tahu, kalau kita nak tahu berapa contoh 1 jam berapa kilometer kita kena bawa dah. Maksudnya berapa kilometer untuk sampai 240 kilometer selama 3 jam. Okey, so jadi dia kena buat 240 kilometer bahagi dengan 3 jam. Okay, dapatlah berapa maksudnya sejam tu berapa kan? Sejam tu berapa kilometer kita kena bawa. So di sini kuantiti yang terlibat adalah kilometer dengan jam. Masa lah maksudnya. Masa dan jarak. Ni jarak tau. Kilometer ni dia mewakili kepada jarak dan jam tu mewakili kepada masa. So kadar tu macam tu. Kadar ni dia melibatkan dua kuantiti yang berbeza tapi dia saling berkait. Maksudnya macam tu. Okey, cikgu harap faham untuk kadar. Cikgu akan pergi kepada kadaran. Okey, seterusnya kita akan masuk kadaran. Okey, kadaran ni adalah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okey, yang ni maksudnya lebih kepada cikgu rasa dia macam lebih, kalau awak tengok ingat setara tadi kan, sama. Maksudnya dia nak menyatakan hubungan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadaran. Okey, kita tengok contoh macam mana bentuk kadaran ni punya soalan. Okey, kita tengok contoh ni adalah contoh soalan dia. Okey, ni adalah contoh soalan kadaran. Okey, dia bagi, okey, contoh dia kata harga, maksudnya bilangan peng 6 batang harga dia RM42. Kalau 10 batang harga dia 70. Okey, kita tengok ni adalah kadar, betul? Kadar kan, sebab dia melibatkan dua kuantiti yang berbeza. Maksudnya ni adalah bilangan peng, ni harga. Maksudnya kita nak tahu sama ada, ni dua dia melibatkan, ni yang pertama, yang kedua. Dia nak tahu kesamaan. Adakah sama kadaran dia dua ni? Faham tak? Okey, jadi cara dia senang je. Okey, cara dia adalah, okey, sini contoh saya tunjuk. Okey, awak bahagi je. Okey, kita nak tahu sebatang tu berapa, kita ambil dah RM42 bahagi 6. Betul tak? Hak ni 70 bahagi 10. 10 batang kan? Okey. So bahagi 42 bahagi 6 berapa? Okey, 42 bahagi 6 awak akan dapat 7. Maksudnya 7 hias batang. Okey. Lepas tu 70 bahagi 10. Dapat juga 7. Bermaksud kadaran ni adalah, maksudnya ni adalah kadaran. Faham tak? Maksudnya kita nak tentukan sama ada dia ni kadaran ataupun tidak. Maksudnya sebab dia kata kadaran adalah kesamaan antara dua nisbah ataupun dua kadar. Maksudnya ni adalah kadaran. Kalau nak jawab, okey, ni adalah kadaran sebab dia sama. Nampak? Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Okey, dia bagi, okey macam ni. Okey, contoh soalan lain. Okey, dia bagi untuk 12 paket jisim berat dia adalah 1,500. Kalau 18 paket jisim dia adalah 2,250. Jadi kita nak tahu ni adalah kadar kan? Okey, sama ada kadaran ataupun tidak. Okey, jadi kita buat macam cikgu buat saat ni. Awak buat je 1,500 bahagi dengan 12. Okey, satu lagi 2,250 bahagi dengan 18. Kita nak tengok sama ada dia ni kadaran ataupun tidak. Bahagi dah dengan 12. Awak akan dapat 125 dan 2250 bahagi dengan 18. Dapat 125 juga. Jadi dua ni adalah kadaran. Okey, faham tak kadaran ni? Kadaran ni dia biasanya dia lebih kepada dia buat dua kesamaan adalah dua kan dia kata antara dua nisbah ataupun dua kadar. Jadi yang banyak ni biasanya kadar lah kan, sebab dia melibatkan dua kuantiti yang berbeza. Okey, jadi habis tajuk ni. InsyaAllah cikgu harap semua pelajar boleh faham sebab senang je nisbah,
kadar dan keadaan. Awak faham je maksud apa yang cikgu kata 3 tadi? InsyaAllah awak boleh buat. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.